Okey, Assalamualaikum, selamat pagi sekali lagi kepada semua. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa untuk session hari ini. So pagi ni session kita adalah tentang Mendeley. Saya akan bagi explanation sedikit tentang cara proper untuk buat citation. Jadi selepas tu kita akan pergi pada hands on Mendeley lah. Mendeley ni dia adalah software yang free, yang maknanya anda boleh install, sebab kita dalam UiTM ni kita pakai dua software untuk bantu pelajar manage kita punya references. Yang pertama adalah EndNotes, yang itu memang license punya sebab kita ada langganan Web of Science, dan yang kedua adalah Mendeley. Okay, Mendeley ni dia simple sebab biasanya dia punya step dia tu simple dan tidaklah macam EndNotes tu dia ada banyak kena klik. Okay, cuma biasanya kalau pelajar yang daripada fakulti perubatan, fakulti farmasi dan juga accounting, diorang memang prefer menggunakan EndNotes sebab EndNotes ni ada feature-features yang Mendeley tak ada. Okay, tapi kalau untuk just anda dah guna Mendeley, maintain je lah guna Mendeley. Kalau nak ubah ke EndNotes, nanti dia ada banyak step, kena import, kena export, kena tukar dan sebagainya. Okay, so untuk Mendeley ni kita dah pakai version yang baru iaitu APA 7. Kalau anda check dekat tab references nanti saya tunjuk, kita dah paling latest APA 7. APA 7 ni dia dalam awal-awal pada awal-awal masa PKP 1 tu dia dah launch APA 7. Jadi setengah computer student tu dia masih APA 6. Dia ada sedikit beberapa perbezaan lah. Nanti saya bagi dekat Dr. Tengku Syarul APA 7 ni yang complete. Ada 100 lebih. Saya dapat pun ada lecturer daripada UPSI bagi. So nanti pelajar boleh guna rujuk kepada APA 7 tersebut. Cuma jangan jual lah. Kalau jual nanti sekarang cerita lain pula. Okay, sebab yang itu kita bagi just untuk pelajar rujuk lah. Kalau nak kena beli memang sebenarnya dijual benda tu. Okay, so saya akan share saya punya screen. Kalau siapa nak tanya ke apa, just boleh, nanti kan nak chat pun boleh ataupun nak unmute pun boleh. Okay, so saya share saya punya screen dulu. Okay, so saya akan buka saya punya screen untuk proper citation ni. Okay, kenapa kita sebenarnya kena proper citation ataupun kita nak minta student ni mengikut cara-cara yang betul ni? Sebenarnya masa awal-awal student, bila awak cari bahan, tak kisahlah daripada databases UiTM, databases UiTM ni yang kita recommend lah. Okay, kita minta supaya bila awak dapat apa juga jenis bahan, mesti awak ada maklumat ni. Siapa yang publish, siapa yang tulis paper tu, siapa yang buat sesuatu kajian tu. Okay, dan dia mesti ada complete maklumat. Kalau jurnal ada volume dia, ada tahun dia, ada isu dia. Kalau buku kita tahu siapa publisher dia, okay, buku tu tahun bila diterbitkan dan sebagainya. Even kalau awak dapat maklumat daripada website pun, mesti ada maklumat. Sebab website ni apa-apa maklumat pun boleh dia masukkan dekat dalam web. Jadi kita tak tahu sources tu trusted ataupun tak trusted. Sebab tu kalau awak biasa access daripada Google Scholar, pernah tak dapat bahan yang tak cukup? Kadang-kadang dia ada total ada 13 pages, awak dapat page 3, page 8. Lepas tu takkan awak nak reka-reka nama author, nama jurnal. Sebab tu kalau awak dapat complete, kalau daripada databases yang UiTM subscribe, 13 pages, 13 pages boleh download. Kalau 25 PDF artikel, 25 tu boleh complete. Sebab takkan kita nak reka-reka, takkan nak letak nama author tu, nak reka-reka sebab kita tak tahu apa-apa kajian tu betul ke sahih ke tak sahih dia punya sumber. Okay? So untuk student sebenarnya, kalau awak buka mana-mana PDF artikel yang daripada databases UiTM tu, cuba perasan tak dekat page terakhir sekali tu, dia ada mention preferences. Saya buka satu contoh artikel. Screen saya ni nampak kan yang saya tengah buka ni? Sekejap, tunggu sekejap dia tengah buka. Okay. So ni contoh artikel yang kita dapat. Okay, biasanya kalau student dia baca satu artikel dan sebagainya, okay, saya akan recommend ataupun advise diorang ni lompat dekat bahagian references. Okay, bahagian references ni sebenarnya kebanyakan artikel ni dia dah muncul ataupun dia dah di built in dengan hyperlink. Hyperlink ni membawa maksud bermakna kadang-kadang bila awak baca satu artikel tu bahan, awak rasa macam dalam ni banyaklah findings ataupun yang awak nak rujuk juga. Jadi kalau student biasanya dia akan buat new search, lepas tu dia cari lagi keyword dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau awak baca satu artikel tu dan awak rasa banyak poin-poin finding penting yang awak rasa bergunalah untuk dirujuk, sebenarnya awak lompat je pada bahagian references ni, lepas tu awak boleh klik.
Nampak ni dia ada hyperlink ni. Kalau kata let's say katalah this article, contohnya yang ni, the effect of gasoline ni, gasoline ni sebenarnya dia ada dekat dalam database saya, NERAC yang kita langgan. Maknanya awak dah boleh terus save PDF lah. Tak payah nak buka banyak tabs dalam satu masa yang sama. So mostly kebanyakan artikel dia dah muncul dengan tab references untuk memudahkan dan menjimatkan masa student. Okay. So kalau kita patah balik pada slide, okay, kenapa dalam sesuatu bahan tu dia muncul sebagai references? Okay, biasanya references ni kalau awak buat assignment, lecturer akan tanya, ada references tak? Make sure page terakhir ada references. References ni terjadi disebabkan ada student dia ambil dalam format quotation. Maksudnya dia ambil 4-5 baris ayat daripada beberapa artikel, lepas tu dia paste masuk dalam assignment dia. Okay, jadi lepas tu dia letak tanda quotation baru dia bagi citation. Okay, ada orang suka buat macam tu tapi saya tak berapa galakkan sebab apa tak selamat. Kalau quotation ni kita tak ubah apa-apa, kita letak tanda kurungan tu saja. Sebenarnya yang tak selamat adalah dekat plagiarism checker tu lah. Maknanya dekat plagiarism turning in, kalau awak terlalu kerap buat quotation, kadar peniruan, percentage peniruan tu mesti akan dapat lebih daripada 30%. Okay, so cara yang selamat adalah cara yang kedua ni, iaitu copy and paste. Tapi jangan simply copy and paste. Copy and paste ni kena cara yang betul, iaitu lecturer biasa akan mention tentang rephrase ataupun paraphrase. Iaitu apa saja yang awak copy and paste, masuk dalam awak punya writing, ubah guna ayat sendiri as long as dia masih lagi membawa maksud yang sama. Okay, janganlah nak cerita statement asal, cerita cancel, awak pergi guna ayat sendiri, rephrase, dah cerita pasal denggi, kan dah menyimpang dah. As long as dia masih membawa maksud yang sama. Okay, jadi tak kisah kalau awak ada quotes ke, ada copy and paste, rephrase dan sebagainya, bermakna dia mesti muncul dekat awak punya assignment tu, kat page terakhir muncul sebagai references. So UiTM kita pakai satu format saja, APA. Kalau awak dengar orang mention apa ke, inilah format dia. Dan dia disusun dalam alphabetical list. Maksudnya nama-nama author tu dia akan susun ikut ABC lah. A, B, C, D. Dan awak tak perlu buat manual, dia akan buat secara auto. Okay, kita pergi pula kenapa kadang-kadang setengah bahan bila awak baca, dia keluar sebagai bibliografi. Bila awak tengok artikel tu, tak ada pun bibliografi, baca buku tu tak keluar pun bibliografi, tak keluar pun references, dia muncul bibliografi. Bibliografi ni dia jadi sebab apa? Contohnya, awak baca ada satu buku, baca. Okay, dah habis satu buku ataupun ada certain pages yang awak refer, tidak berlaku quotation, tidak berlaku copy and paste, tapi awak macam, okay, saya dah baca satu buku ni, saya dapat idea lah, saya nak tulis dekat saya punya literature review. Automatik maklumat buku ni akan masuk dekat dalam awak punya reference, dalam awak punya assignment tu sebagai bibliografi. Okay, tetapi saya advise kalau pelajar dia ada baca 30 buku contohnya, tapi 30 tu dia tak cite, dia tak quotation, tetapi dia dapat idea, perlu tak masuk dekat dalam awak punya references? Masuklah, kalau tak sayang lah, 30 bahan tu gone macam tu je. Jadi masukkan, cuma dalam Mendeley kena masuk secara manual. Kita kena type nama author tu untuk kita masukkan dalam Mendeley. Okay, so kita tengok ini adalah contoh writing style yang ada. So kita masih maintain APA. Okay, saya akan bagi nanti APA 7 yang latest. Tujuan kita guna references software ni sebenarnya untuk memudahkan, tak nak buat secara manual lah. Okay, dan ini yang saya mention, cuba buka Microsoft Word blank document sekarang ni, sampai pakai WPS dia memang tak support lah. Nanti later awak kena install Microsoft Word. Okay, cuba buka Microsoft Word, kemudian dekat Microsoft Word, klik tab references, anda akan nampak ni, ada lampang Mendeley dan sebagainya. Macam ni kita nak munculkan dia, sebenarnya masa anda login account Mendeley desktop, di bahagian tools ni ada install MS Word plugin. Ada tak yang belum buat lagi? Kalau belum buat, make sure sekarang awak on-kan lah install MS Word plugin tu. Nanti dia akan muncul lah, dan double check, dia akan ada dekat tab references. Kalau Microsoft Word anda tak ada masalah apa semua, dia akan muncul dan sebagainya, dia akan appear lah. Ada tak yang tak appear? Dia kalau tak appear tu sebenarnya ada something wrong dengan dia punya Microsoft Word. Nanti saya tunjuk cara nak appearkan dia. Okay, so kita move pada
Seterusnya, ni saya dah mention awal-awal dah. Microsoft Word kalau untuk siapa yang guna Mac, okay, yang paling latest punya software OS dia dah support Microsoft Word. Ada setengah kan orang yang pakai Mac ni dia install Microsoft Word yang compatible dengan Mac kan. Dia boleh. Tapi kalau dia punya OS tu mungkin tak support dan sebagainya, dia kena install LibreOffice ni. Ni dia punya software dia untuk memastikan function Word plugin tu berjalan lah. Dan kalau siapa WWPS ni malangnya dia tak support. Okay, later tak apa, kita go through sahaja session ni. Nanti sekarang awak uninstall, cari Microsoft Office Word. Tak kisahlah dia pirate punya ke, janji dia akan tetap boleh digunakan. Sekejap Okay, nanti saya akan bagi link untuk attendance, saya akan letak dekat chat. Nanti masukkan sajalah nombor pelajar dekat dalam link attendance Patut ada seorang lagi pegawai dia backup kotlah line problem ke, tapi dia punya line problem, tak apa saya seorang je. Okay, so ini perbezaan. Kalau orang selalu tanya apa beza Mendeley dengan EndNote, sebenarnya dia punya features dia lah, nama pun produk pun tak sama, tapi sebenarnya yang penting output dia masih sama. Kalau kita tengok dekat sini, Mendeley dengan EndNote tak ada beza pun, sama je. Sebab kita pakai apa? APA, sama, tak berubah lah. Okay, yang paling ketara sekali, kalau saya nak bagi tahu dengan user, yang paling ketara sekali, bagi bahan-bahan yang kita kena type manual. Ingat kalau Mendeley ni, dia memang boleh tarik PDF, dia memang boleh tarik formats PowerPoint, dia boleh masukkan apa lagi. Dalam Mendeley punya desktop tu, dia boleh bertindak macam kita punya cloud juga. Boleh masukkan Excel, Microsoft Word, gambar. Cerita Korea janganlah, cerita cukup. Sebab satu account dia bagi capacity dia 2 gig. So perbezaan yang paling ketara adalah untuk EndNotes, dia punya format bahan yang kita kena type manual, dia cuma ada dalam 20 format saja. Tetapi kalau EndNotes ni dia ada lebih daripada 50 format. Kalau tengok kat sini dia memang asing-asingkan lah, book section lain, artikel elektronik lain, electronic books lain, electronic book section lain. Dia banyak format lah. Okay, sebab tu kalau pelajar daripada farmasi, medik, orang kan gunakan kadang bahan yang pelik-pelik kan, x-ray lah, apa benda report dan sebagainya, charts lah. Jadi diorang kena gunakan EndNotes lah sebab dalam Mendeley tak ada format bahan tu. Okay. Okay, so ini yang saya mention awal-awal tadi. Bila kita nak mengambil ataupun nak copy and paste ataupun kita nak gunakan sesuatu statement daripada pelbagai sumber, dia ada dalam dua jenis cara. Yang pertama quotation, yang kedua tu rephrase. Tetapi cara selamat daripada turning in, iaitu kita punya plagiarism punya kadar peniruan, adalah buat yang nombor dua tu lah. Okay, yang nombor satu tu boleh buat tapi jangan terlalu kerap, jangan terlalu banyak sangat. Okay. So paraphrasing ni sebenarnya dia untuk menyelamatkan anda semula, dan lagi satu dia menunjukkan bahawa awak baca certain artikel, dia untuk critical thinking lah. Jadi tak adalah awak copy tu sebiji ayat daripada artikel jurnal dan sebagainya. Okay. So ini adalah contoh sekiranya kita buat format quotation. Slide ni pun nanti saya akan bagi kan Dr. Tengku Syarul, jadi awak boleh refer jugalah slide ni. Okay. So ini contoh quotation. Kalau perasan dekat sini, statement asal cerita pasal kanser, bila kita masuk ke dalam writing nampak tidak berubah. Kerja senang lah ni, letak je, paste, letak tanda quotation, bagi kredit sumber bahan tu. Okay. Lepas tu sekali, cara untuk menulis dia, okay, kalau biasanya nama orang putih ni dia akan terbalik lah, nama family yang akan dapat kredit. Okay, diikuti dengan tahun, maknanya bila bahan tu diterbitkan. Letak tanda quotation, sekiranya ada page number, letaklah page number. Kalau tak ada pun tak salah pun kalau tak letak. Okay, cuma ni lebih details lah. Mungkin statement ni datang daripada page yang ke-12. Jadi dia nak lebih spesifik. Okay, so ini cara dia. Dan kalau siapa perasan dalam format quotation yang berada dalam tahun adalah, yang berada dalam bracket adalah tahun saja. Nama author tidak berada dalam bracket. Okay, so itu memang dia punya format. Okay, next adalah sekiranya student ada menggunakan ayat-ayat klise macam ni. According to, study by, apa lagi? Referring to, ni ayat-ayat klise writing lah. Okay, ayat-ayat klise writing ni juga, dia akan, format dia untuk menulis, author tidak berada dalam bracket. Yang ada dalam bracket adalah tahun. So ni adalah sebab-sebab dia, sebab pertama, sebab kedua, sebab ketiga. Kenapa nama author tu tidak berada dalam bracket. Okay.
Okey, seterusnya ini adalah contoh sekiranya awak ada buat paraphrase ataupun rephrase tadi. Katalah statement asal ni cerita pasal breast cancer is the type of cancer apa-apa semua. Bila tulis balik dalam awak punya assignment, nampak ni, masih membawa maksud yang sama. Dia masih lagi referring to the original statement, cuma dia dah ubah sikit. Yang ini yang selalunya student dia lupa buat tu, di copy paste. Ataupun penting bila kita dah copy paste, kita buat refresh dulu baru kita bagi kredit. Yang itu pun boleh supaya kita tak lupalah bahan tu datang daripada mana dan sebagainya. So nampak dekat sini cara untuk menulis dia, author dan tahun berada dalam bracket yang sama. Ini sebab ini memang ada style writing lah, dia tak boleh simply suka hati sekejap dia dalam bracket, sekejap dalam bracket. Dia ada sebab dia kenapa ayat-ayat tu dia muncul dalam format macam ni. Okay, tadi saya dah mention kalau guna ayat-ayat klise macam ni. Okay, next adalah kalau ada page number, ini kalau awak refresh masih membawa style yang macam ni lah. Author, tahun dan juga page berada dalam bracket yang sama. Okay, dalam satu kurungan. Okay, next adalah sekiranya awak jumpa keadaan macam ni. Yang ini jarang berlaku lah, tetapi biasanya kadang-kadang student dia jumpa author yang sama dalam setahun tu, dia publish banyak paper. Dr. Teguh Syarul dia banyak publish paper, jadi awak akan jumpa keadaan macam ni lah. Jadi cara untuk kita bagi kredit, okay, jangan risau, dalam Mendeley dia akan buat secara automatik. Dia akan muncul nanti huruf A, B, C kecil-kecil ni. A, B, C kecil-kecil ni sebenarnya sebab dia nak membezakan. Okay, yang ini adalah author paper dia tahun 2003. Yang ada B kecil ni, ada paper dia satu lagi. Paper yang dalam tahun 2003. Tapi artikel yang berbeza. Author sama. Orang nak masuk lagi ke? Sekejap. Saya buka. Okay. So saya sambung balik slide tadi. Dalam slide saya ni ada bagi tahu yang ini keadaan di mana nama Melayu macam mana, nama Cina macam mana. Slide ni nanti saya bagilah. Okay, sebenarnya dia lebih detail sebenarnya untuk ni. Okay. Kalau nama orang putih macam mana, nama Chinese macam mana. Okay, dan sebenarnya anda boleh refer buku-buku ni ada dekat library juga. Okay, dan orang tanya apa-apa ke? Sekejap. Oh ni, kalau siapa sambil-sambil tu nak tengok dekat bahagian chat, Puan Nur Fatihah dia dah bagi link untuk letak senar attendance. Jadi masukkan saja nombor matrik. Lepas tu nanti boleh register attendance dekat situ. Dekat link yang ada di dalam chat. Okay Puan Nur, terima kasih. Bagi link. Okay, untuk student seterusnya adalah saya nak promote tentang Academic Phrase Bank. Academic Phrase Bank ni sebenarnya dia adalah satu bantuan di mana bila kita nak buat writing, maknanya dia punya ayat-ayat untuk menulis tu adalah ayat-ayat yang kalau awak perasan dalam jurnal ayat dia lebih kurang. Contohnya penggunaan referring to recent studies, sebab kita punya language tak adalah bombastic sangat. Tapi untuk anda merujuk, anda boleh gunakan Academic Phrase Bank yang di-develop oleh University of Manchester ni untuk membantu. Kalau awak pergi pada URL yang ada dalam slide ni, iaitu www.freshbankmanchester ni, apa yang anda dapat dekat situ adalah sampel. Maknanya kalau anda nak full kena bayar. Tapi pada mereka yang datang kelas ni saya akan bagi yang full punya. Ada 127 page kot. Jadi nanti saya akan bagi dekat Dr. Teguh Syarul dan anda boleh gunakan. Jangan jual saya akan remind student ni jangan jual. Yang itu dia lebih komplit. Contohnya kalau awak nak cerita pasal author, tak adalah guna ayat study by daripada page pertama. So ada beberapa contoh ayat yang boleh menggantikan study by tu. Kalau nak cerita pasal apa, explanation ke, definition ke, nak cerita trend ke, okay. Kalau table kan student suka buat apa? According to example of figure 1 tapi dia ada bagi ayat-ayat yang sedap sikit lah. Jadi kalau lecturer baca pun nampak macam bagus lah student ni punya language. Sebenarnya awak refer pada Academic Phrase Bank. Okay. Dan ada juga lagi selain daripada Academic Phrase Bank, contoh-contoh lain lah. Yang ini sebab saya dapat orang bagi dalam bentuk gambar, image. Jadi memang kena pergi pada URL ni. Selain daripada Academic Phrase Bank, ada lagi contoh-contoh writing yang lain. Okay. So setakat ni sebelum kita pergi pada Mendeley, ada soalan tak? Nak tanya ke ada yang tak boleh ke Mendeley dan sebagainya? Okay. Assalamualaikum Puan Liana. Ya, salam.
Nak tanya sikit, macam yang Mendeley ni dia memang suit untuk APA style tu ya? Tak ada, semua ada. Tapi Semua ada. banyak kita pakai APA. Okey, sebab saya nak tanya contohnya, kalau lah tiba-tiba dalam journal tu, dia punya references tu dia jenis yang numbering. Tak apa, tak ada masalah. Dia Nanti boleh convert ya, bila kita masukkan dekat dalam apa-apa saja bahan, tak kisahlah daripada jurnal mana-mana ke, bila kita dapat PDF artikel tu, kita tahulah kalau international journal ni dia pakai format lain, dia pakai annotated lah, dia pakai IEEE, dia pakai format yang berbeza-beza, tak kisah. Okey. Bila kita masukkan bahan PDF ke dalam Mendeley, Mendeley tu kita dah set kepada APA, nanti dia akan ubah. Oh, okey, Dan faham. yang bagusnya adalah kalau kita ada satu master list writing kita, biasanya kadang-kadang kan lecturer dia akan advise pelajar untuk submit ke journal kan. Mm-mm. Kalau dipakai bukan APA, dia pakai IEEE dan sebagainya, nanti saya tunjuk kita boleh ubah dalam masa 1 second dia punya references tu. Jadi Hmm. tak payah nak buat balik. Kalau saya satu paper tu, saya boleh hantar kat pelbagai journal sebab saya ubah dekat bahagian references saja. Okey, bagus. Okay. Terima kasih. Yang lain ada tak soalan nak tanya ke? Kalau tak ada, kita boleh move pada hands on terus. Aduh, mesej ni. Okay, tak payah. Okay, so kita terus pada Mendeley. Okay, yang penting sekarang ni pastikan buka dulu Mendeley macam yang saya dah buat ni. Okay, so dah ada 3 panel dalam tab anda masing-masing. Okay, so untuk kita start, kita akan klik pada all document. So all document ni sebab kita nak mulakan dengan memasukkan bahan-bahan ke dalam Mendeley. Dan bila kita mention tadi untuk ada MS Word plugin, sebenarnya dia ada dalam tools ni. Okay, dekat sini kita dah, sebab saya dah install, dia akan keluar uninstall lah. Okay, dan di bahagian view ni, tadi ada orang tanya, citation style, nampak saya punya citation style saya adalah American Psychological Association 7 edition. Dan sebenarnya, okay, kita boleh klik more style. Kat dalam more style ni ada macam-macam lagi format yang kita boleh. Jadi pada mereka yang masih lagi pakai APA6, saya nak anda klik dekat APA American Psychological ni, dia akan ada satu button untuk anda update available. Maknanya ni yang paling latest, klik je lah update. Maknanya anda akan dapat nanti APA 7 yang paling. Sebab sekarang ni dia hijau, saya dah select yang ini. Dulu sebelum ni saya pakai APA6. Sekarang ni kita boleh klik use this style. Tapi sebab saya nak yang latest punya, saya dah pilih lah use this style. Okay, selected dan klik je done. Dan kita nak buka Microsoft Word. Bila saya buka Microsoft Word, okay, dekat tab references saya, akan keluar nanti makhluk insert citation Mendeley ni, dan siapa perasan di bahagian style ni, dia akan sama, dia akan sync sama link, iaitu American Psychological Association 7 edition. So samalah, dua-dua akan automatic. Saya punya Word ni walaupun yang pirate, bukanlah pirate, saya punya technician tak update lagi dia punya office, still masih boleh support digunakan. Sebab tu saya cakap siapa yang pakai WPS tu try cari Microsoft Office. Kalau awak ada kat kampus, sebenarnya awak boleh contact technician IT je dekat fakulti, pergi kat technician fakulti minta dia installkan Microsoft Office. Ada setengah fakulti dia minta charge lah RM20, tapi ada setengah fakulti tu dia baik, dia bagi je free kat student. Pun boleh, itu yang UiTM punya. Okay. So kita akan buka ni semua. Okay, tujuan dia sebenarnya untuk kita masukkan dulu step pertama, saya kecilkan sikit. Okay, dalam Mendeley Desktop dia ada 3 panel. Panel pertama ni adalah anda punya My Library. Panel kedua ni akan nanti listkan macam-macam. Ingat tadi saya mention Microsoft Word kalau awak nak buat satu backup dalam ni, dan biasanya untuk pelajar yang dah start writing, kalau awak dah start buat research proposal, buat backup di banyak tempat. Antaranya simpan satu kopi dalam Mendeley, simpan satu dalam Google Drive, simpan satu dekat dalam anda punya Dropbox, simpan satu email diri sendiri. Dan yang satu advice saya adalah segala communication yang berlaku di antara anda dan juga supervisor, pastikan ada backup dekat dalam email dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada juga isu diorang nak tunjukkan, kata supervisor itu hari suruh buat style macam ni, tapi kenapa tiba dia kata salah lah pula. At least awak ada bukti lah. Yang itu yang postgraduate pelajar biasanya dia akan buat lah. Apa-apa saja communication dengan supervisor dia akan letak di dalam email. Okay. So tujuan dia sebenarnya kita buat beberapa banyak backup ni bukan apa. Sebab kadang-kadang lupa password tu boleh lah recovery kan. Tapi kalau simpan kat pendrive hilang, tercicir kat rumah kampung dan sebagainya, lepas tu hard disk corrupt, PC kena format,
Warga dah. Tapi untuk makluman pada mereka yang masukkan bahan di dalam Mendeley ni, pastikan sebelum anda sign out, nak pergi tutup PC ke, okay, nak shutdown dan sebagainya, pastikan klik dulu button sync. Sync ni supaya kalau saya tak buka daripada laptop ni, saya dah buka dekat laptop dekat library yang ada Mendeley tu, kita dah install siap-siap lab ataupun dekat office saya komputer, tak ada masalah. Dia akan bawa juga benda yang sama. Selalu yang terjadi student ni dia dah masukkan 10, 20, besok dia tutup je. Dia tutup terus kat sini. Lepas tu nanti bila dia buka, mana artikel semalam, tak ada. Sebenarnya dia tak klik sync. Okay? Dan sync ni dia akan synchronizkan ke dalam anda punya Mendeley web. So Mendeley web ni sekiranya macam anda pergi mana-mana ke hotel ke apa, tapi katalah PC dekat hotel tu dia tak ada Mendeley desktop, dia ada web saja. Jadi anda boleh akses Mendeley account anda menggunakan Mendeley web. Kalau siapa yang masa anda create account mula-mula tu, itu adalah Mendeley web. Mendeley web ni dia limit di mana hanya boleh masukkan bahan saja. Tapi untuk writing, katalah masa anda kat hotel tu jumpa 10 PDF, dia nak masukkanlah dalam Mendeley punya account, masukkan boleh basic, nak cari bahan boleh. Tapi untuk menulis masih perlu menggunakan Mendeley desktop. Okay? Okay, untuk tab yang ketiga ni dia akan paparkan anda punya summary. Contohnya kita nak tahu artikel tu abstract dia apa, journal apa dan sebagainya. Dan nanti ada satu function yang kita akan buat dekat sini di bahagian tab yang nombor 3 ni. Okay, saya kecilkan sedikit. Okay, sekarang ni semua orang sama dah buka dah Mendeley desktop masing-masing. Dah sama-sama. Dah, okay. So semua orang sama. Sekarang ni kita nak buat step yang pertama, memasukkan bahan di dalam Mendeley desktop kita. Okay, cara yang simple adalah menggunakan function drag dan drop. Maknanya tarik, masuk. Okay, contohnya saya ada satu PDF kat sini. Okay, saya dah klik. Saya boleh tarik ke panel tengah-tengah, lepaskan mouse. Okay, dia dah masuk. Katalah saya nak masukkan artikel yang kedua. Pilih, drag dan drop. Okay, kalau nak masukkan banyak-banyak, contoh macam 1, 2, 3, 4. Student kan suka highlight kan? Boleh, tak ada masalah, highlight lah 4 ni. Contoh 3 PDF ni, tarik 3-3 sekali masuk dalam Mendeley tengah-tengah. Okay. Ini sekiranya pada awak mungkin ada dalam beberapa artikel lah. Tetapi mungkin selalu student kan dia suka save PDF ni letak satu folder. Tak ada masalah, kita boleh masukkan secara folder. Pergi pada file. Kita boleh add folder. Carilah folder tu dekat mana. Dekat My Documents ke, dekat D ke, dekat pendrive ke. Dan kita boleh tickkan also import from subfolder. Kliklah OK. Sudah serentak masukkan ikut folder. Okay, boleh? Setakat ni OK? Semua orang dah berjaya masukkan PDF artikel? Tak kisah, yang tadi ada yang tanya tadi, dalam tu dia format lain ke, tak ada masalah. Dia akan auto setting ikut APA nanti. So kita akan tahu, biasanya kadang-kadang kalau Mendeley dia tak boleh baca metadata bahan tu, dia akan keluar satu notification dekat sini. Bahan tu betul tak dia punya details, dia author, journal dan sebagainya. Okay, kadang-kadang biasanya dapat daripada Google Scholar tu dia tak boleh baca lah. So kadang-kadang dalam Google Scholar tu bahan tu image. Dia adalah journal yang di-scan. Jadi macam dia nak baca metadata bahan tu. Okay. So tadi saya ada mention kalau saya ada maklumat bahan manual, macam mana saya nak masukkan? Jadi untuk pelajar, sekiranya anda ada bahan-bahan yang manual, masukkanlah ni semua jadi sekretari. Kita masuk secara manual. Okay. Katalah awak ada apa? Reports, ada apa? Artikel yang memang awak print, surat khabar, newspaper dan sebagainya, takkan nak drag drop dalam ni. So cara dia adalah klik pada file dan kita gunakan function add entry manually. So dia akan keluar yang ini, new document. Okay, so di sini kita akan masukkan maklumat dia, klik dulu journal artikel. Kalau bahan tu buku, kita ubahlah, jangan je biar journal artikel. Ubah dia kepada book section. Sekiranya kat tangan awak tu adalah newspaper artikel, ubahlah. Okay, newspaper artikel. Jangan biar je sama. So katalah saya pilih buku. Okay, step pertama kita isi kat maklumat dia adalah title. Jadi buku tu tajuk dia apa? Awak kena masukkan lah. Contohnya, buku tu cerita pasal virus infection.
Okay, so author dah settle, title dah settle, kita pergi pada authors. Okay, selalu buku-buku mereka yang daripada Fakulti Sains Kesihatan ni, biasanya dia punya ataupun farmasi dan sebagainya, author dia adalah orang putih. International name lah. Okay, kalau nama buku tu, nama penulis tu dekat appear dekat bahan tu, dia adalah international name. Okay, kita kena type exactly seperti mana yang ada dekat cover tu. Contohnya, author dia macam ni. Okay, nama orang putih. Kita terus tekan enter dekat keyboard. Apa terjadi adalah bila kita tekan enter, dia akan terbalikkan secara automatik. Okay. Kalau kata ada lagi author nama orang putih, type je lah seperti mana exactly nama orang putih tadi. Okay, cuma kalau anda jumpa keadaan bahan tu ditulis oleh Malay, author, nama Melayu lah, ataupun Chinese dan Indian, so dia kena type seperti mana nama, kita kena bagi tahu Mendeley ni. Contohnya, ini nama Melayu. Jangan tekan enter, nanti nama awak ni, nama Fatah Amin ni akan jadi international name. Feeling orang putih pula. So dalam Mendeley dia ada satu function iaitu, nampak ni, institution/organization. Institution/organization ni tujuan dia sebenarnya kita nak bagi tahu, jangan terbalikkan. Biar dia maintain nama tu macam tu. So saya klik institution/organization, saya tekan enter, nampak nama tu masih maintain. So samalah kalau awak jumpa report tu ditulis oleh apa? Hospital Putrajaya, apa lagi, Bank Negara Malaysia, Universiti Teknologi Mara, nama-nama yang tak perlu terbalik. So kena bagi tahu Mendeley, klik je institution/organization, baru tekan enter. Okay? So buku tu ditulis, setelah awak dapat tahun dia, lepas tu muka surat. Kalau awak nak masukkan the whole macam ni, 134 page pun boleh. Ataupun awak nak letak certain page, awak hanya refer 45 sampai 56 pun boleh. Okay, kemudian city ni place, tempat di mana buku tu diterbitkan. Selalunya student dia akan jumpa keadaan di mana buku-buku international ni pasal tak ada letak banyak tempat. New York, New Jersey, California, London, Malaysia, ataupun kadang-kadang Singapore. Lepas tu janganlah ambil yang dekat Malaysia, jangan. Awak ambil yang mula-mula sekali appear. Itu dia punya origins place of publication. Okay. Kalau ada edition, masukkan. Contohnya buku tu adalah 12 edition. Editors tak perlu. Yang penting adalah publisher. Siapa yang terbitkan. Okay. Dan kat sini, complete. Yang lain-lain tu tak payah isi. Kemudian kita tekan saja save. Kat sini tujuan dia supaya nampak. Tidak masuk dah dekat dalam anda punya Mendeley. Okay, so ini yang saya mention tadi, kalau awak ada 30 buku, awak rujuk dan sebagainya, tak kisahlah awak rephrase ke quotation ke, sayanglah tak masuk dalam Mendeley. Semua journal je, habis yang lain tu tak masuk, rugi. Okay? Okay, setakat ni okay, boleh? Setakat ni okay, boleh. Attendance semua? Okay, apa dia? Apa yang tak ada? Ainin. Ainin Sofia, apa yang tak ada ni? Fadlin tak ada apa? Oh, tak ada soalan, lupa. Okay, tak soalan. Okay. Tiba bela pula. Okay, so seterusnya kita nak buat apa? Okay, bila dah masuk macam-macam lah, nanti awak masuklah Microsoft Word dalam ni, awak masuk apa lagi? PowerPoint, masukkan awak punya macam-macam lah. Cerita Korea jangan ni tak cukup. Okay, nanti benda ni semua akan bercampur. So ada dua cara dalam Mendeley ni. Okay, cara dia sebenarnya untuk kita menyusun dia secara sistematik. Cara yang pertama, anda boleh create folder. Lah ni macam konsep awak create folder tu lah. Satu folder group, satu folder subjek ni, satu folder subjek ni, satu folder. Okay, tetapi saya tak berapa berkenan folder ni sebab awak kena buat kerja dua kali. Yang keduanya adalah lepas dah create folder ni, contohlah ini awak punya testing. Okay, saya letak testing. Awak kena masukkanlah pula, contohnya baca sikit. Okay, ini untuk saya punya test tadilah. Kena masukkanlah pula dalam folder ni. Kena drag drop pula masuk dalam ni. Okay, selalu yang terjadi adalah student dia akan tersalah masuk folder.
Bila dah banyak-banyak macam ni, dah tak boleh recall lah. Dia dah tak boleh identify, dah banyak sangat. Setakat ni ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 tak nampak sangat. Kalau kata awak dah start buat research proposal, ada 85 PDF, jenuh. Okay, so saya tak berapa berkenan, saya biasanya akan remove lah concept folder ni. Okay, dan apa saja yang kita delete, dia akan duduk dalam trash. Melainkan awak right click, empty trash, dia akan hilang lah. Okay, so saya lebih prefer buat label. Label ni senang sikit, iaitu kita konsep tagging. Di mana saya pilih yang pertama ni, saya baca sikit artikel dia, the purpose of ni, okay. Saya dah tahu dah, ini adalah untuk saya punya research proposal. Perasan tak ada jumpa tags, TAGS, tagging, label punya konsep. Jadi kat sini saya akan buat, ini adalah untuk research proposal, saya koma. Dan jangan buat label banyak-banyak. Kalau paling banyak pun 3. Katalah ini adalah untuk research proposal, saya nak masukkan dia dekat dalam literature review. Okay, cukup 3 macam tu. Okay, kita pergi pula pada next punya bahan. Okay, ni untuk group assignment. Saya letaklah ni untuk group. Okay, mungkin nak letak di bahagian conclusion. Kita buat label yang simple-simple. Yang pastinya awak ingat. Apa yang awak create label tu awak ingat. Jangan ada create label ni lepas tanya pula kawan, ini artikel ni untuk apa jadi awak tahulah. Okay. So yang ini pula seterusnya baca-baca sikit. Okay, ni untuk saya punya, dan bila kita dah create sebenarnya dia dah ada dah. Dia dah create siap-siap, kita klik je RP. Okay. Okay, untuk RP dan dia untuk saya punya data analysis contoh. Dan kita create lah label-label lain ni. Okay. So, jadi bila awak dah habis createkan label tagging ni sebenarnya, Mendeley akan createkan ada satu function, filter by my text. Filter by my text ni akan muncul di bahagian sebelah kiri, perasan. Jadi katalah contoh, ada satu hari tu awak cuma nak baca artikel ataupun yang untuk belongs to research proposal saja. Saya klik lah RP, nampak? Ada 2 saja. Saya nak baca artikel dalam group. 1 saja. Tak adalah banyak sampai 85 tu dia akan display. Saya hanya nak baca artikel yang relates dengan literature review saya saja. Ada 1. Okay. Jadi kalau saya klik clear, dia akan listkan balik semua sekali. Okay. So tu tujuan dah. Tujuan untuk kita buat label ataupun tagging tadi. Memudahkan. Okay, dan di dalam Mendeley ni sebenarnya kita boleh jimat kertas lah sebenarnya. Kalau saya nak baca, saya double klik saja. Dia akan buka dalam Mendeley ni juga. Tak nampak nak zoom lagi. Jimat kertas lah, tak payah nak print dan sebagainya. Okay. Dan dia ada juga function untuk kita highlight text. Student kan suka beli highlighter tu. Macam-macam colour. EndNotes dia highlighter dia warna kuning je. Tetapi dalam Mendeley, dia ada function colour macam-macam. Nak warna purple lah, highlight. Tak nak warna purple. Bukan warna pink. Highlight punya function. Okay, sambil baca, sambil highlight, nak create sticky note. Orang kan suka create label-label sticky note tu, tampal hari ni, besok dah hilang. Dalam ni kita ada digital sticky note. Contohnya sambil baca, awak nak letak apa? Untuk masuk dalam introduction, contohlah sambil baca nak letak remarks, boleh je. Okay, saya nak letak ke kanan sikit lah, boleh gerak-gerak lagi sticky note ni. Okay, boleh? Katalah tersilap, tak nak sikit mata warna purple ni. Right click saja, delete highlight. Right click, delete, note. Boleh je, delete lah. Okay. Dan apa lagi kita boleh buat? Sambil baca dan sebagainya, nak patah balik pergi je My Library. Okay. So dia akan patah balik pergi anda punya Mendeley tadi. Okay, katalah artikel yang tadi tu. Okay, yang ini awak dah habis baca. Kita ada function untuk bagi tahu dalam ni. Perasan tak ada lampu hijau ni? Lampu hijau ni tujuan dia kita boleh tutupkan, switch off kan. Kita bagi tahu artikel ni kita dah baca. So ada berapa lagi artikel yang kita perlu review. So nampaklah ni logo PDF ni ada lagi 1, 2, 3, 4. 4 PDF yang perlu dibaca. Dan katalah awak baca artikel, saya rasa banyaklah poin-poin penting. Okay. Kita boleh juga remarkskan as favorites. Kalau saya klik favorites ni, ni tak payah buat label favorite sebab dia akan automatic masuk favorites kat sebelah kiri ni. Okay, boleh? Setakat ni okey? Boleh? Setakat ni okey, boleh. Okay.
So kita akan move macam mana kita nak terus menggunakan Mendeley ni dengan kita punya Microsoft Word. Ni dah nak start buat lah references list dan sebagainya. Sebenarnya saya bawa saya punya ni ice panas, bawa ice pack. Ni tips kalau siapa yang ni panas ke apa. Sebab laptop ni kan dia ada dia punya panas tu, so letaklah ice pack. Okay, so sekarang ni saya nak mulakan dengan Microsoft Word writing. Okay, contohnya saya buka, saya tutup dulu PDF mana-mana ni. Okay, katalah saya pergi pada artikel yang pertama ni, Dynamic Analysis ni. Okay, kita nak copy and paste. Okay, dia ada satu function. Step pertama di bahagian select text. Sekejap nak besarkan sikit. Okay, di bahagian select text, sebelah kiri A ni, kita pilih dulu klik select text. Okay, so kita highlight lah beberapa ayat. Student kan suka highlight 2-3 baris paragraf. Okay, right click tekan copy. Buka Microsoft Word. Right click tekan paste. Okay, buat step yang sama. Kemudian saya terus tekan insert citation. Okay, sekejap. Saya delete balik. Buat balik dari mula. Okay, highlight 2-3 baris, right click tekan copy, buka Microsoft Word, right click tekan paste. Tak ada buat apa-apa, saya terus tekan insert citation, dia akan keluar satu notification dekat sini. Saya akan pilih option go to Mendeley. So bila saya klik go to Mendeley, saya tak tekan mouse perasan tak dia dah birukan. Dia dah birukan Lee Dongzi Dynamic Analysis of Virus tu. Okay. So bila awak buat step dalam Mendeley ni, ini adalah satu features di mana dia membantu sebagai article tracker. Jadi bila kita nak bagi kredit citation, kita dah tak payah pening lah. Mana artikel lah, mana saya copy paste. Kalau buat manual kan awak macam pening nak cari. Jadi sebenarnya bila awak guna step yang sama macam saya buat tadi, select text, copy beberapa paragraf, paste dalam Microsoft Word, straight tekan insert citation, kemudian awak akan nampak Mendeley ni dia birukan automatik. Kalau saya jadi student, saya akan terus tekan logo ataupun ikon site ni. Okay, jadi bila saya tekan site, nampak tak dia jadi apa? Saya tak buat apa-apa. Tunggu sekejap. Okay, nampak Microsoft Word saya dah jadi apa? Dia dah bagi kredit citation ni. So barulah kita buat cosmetic part. Cosmetic part tu, okay, jarakkan sikit. Okay. Baru kita rephrase ataupun paraphrase apa yang kita copy paste tadi. Kata dah cerita pasal apa ni? Virus under the influence, baru awak buat ayat sendiri. So ini cara proper yang ni supaya tidak mengelakkan awak tersalah cite artikel ataupun awak macam huara, mana artikel tadi artikel ni salah, baca balik. Itu yang awak buang masa kat situ. Kan nak baca balik, lepas tu inilah artikel yang saya copy paste tadi, tak payah. Dalam Mendeley kita buat secara sistematik. Okay, so katalah ini dia cerita pasal virus infection apa semua, so kita gunalah ayat sendiri. Virus infection among human. Ni contoh ni kita buat ayat sendiri. So katalah dah habis, so kita dah guna ayat sendiri apa semua. Okay, katalah so dah siap satu ayat, tekan je nota, tekan enter, kita dah move pada next paragraph. Okay. Okay, so tu adalah cara sekiranya awak nak copy and paste. Okay, tetapi katalah ada student dia dah tulis ayat-ayat, dia dah tulis ayat idea dia sendiri. Okay, sekarang ni saya nak tunjukkan cara untuk bagi kredit pada 3-4 orang. Okay, sekarang kadang student ni dibaca artikel, so dia kata 3-4 orang ni, dia orang membicarakan diorang punya point ataupun diorang ni, dia punya statement tu dia nak merujuk pada ataupun diorang ni cakap benda yang lebih kurang sama. So dalam writing sebenarnya awak boleh bagi kredit pada 4 orang tadi tu. Sebab tu pentingnya masa first step kita baca semua artikel-artikel ni. Sebab kadang-kadang bila awak baca, okay dia ni cakap pasal virus infection apa. Yang the second one pun cakap pasal virus infection apa. Jadi kita nak bagi kredit pada 3-4 orang sekaligus. Okay. So cara dia adalah, okay, sekarang macam ni. Daripada dari Microsoft Word ni, step pertama tekan insert citation. Selepas insert citation, kita go to Mendeley. Okay.
Selepas go to Mendeley, katalah saya pilih orang yang paling last. Sekali klik je, yang ini kita kena klik mouse, klik satu, bahan dulu. Tangan kiri dekat keyboard, tekan control. Ini shortcut keyboard kena guna. Dan tangan kanan kena buat serentak. Saya pilih orang lain pula yang saya nak bagi kredit. Sebab orang cakap benda yang lebih kurang sama. So nak bagi kredit sekali dalam satu statement. So saya bagi kredit pada Richard ni, orang kedua. Kemudian saya nak bagi pada yang ini, low carbon financial risk ni. Total dah ada 3 artikel. Okay, confirm 3 orang ni ataupun 3 bahan ni. Lepaskan tangan kiri daripada keyboard yang control tadi. Lepas itu saya nak semua orang tekan side. Tekan side yang ada kat atas ni. Bila tekan, nampak tak? Dia dah masuk serentak macam ni. Jadi awak punya citation tu dia akan dalam satu statement tu nampak lah. Barulah awak buat ayat sendiri dan sebagainya. Dia guna tangan kiri, tangan kanan. Dia sebenarnya sama je kalau awak nak cepat, kita boleh guna satu cara macam tadi tu. Ataupun siapa yang tak nak guna tangan kiri, tangan kanan, rasa macam sudah nak guna tangan kiri, tangan kanan pula. Ada satu cara lagi shortcut. Siapa yang dah pandai guna cara ni, kita baru ajar yang cara shortcut. Klik insert citation. Perasan tak dekat dalam satu kotak ni yang tulisan biru ni? Search by author, title or year in my library. Jadi pada mereka yang awak nak guna cara macam ni pun boleh juga. Iaitu kita boleh masukkan, contohnya awak nak mention apa? Ada tak artikel awak ni mengandungi perkataan virus? Nampak? Kita cari dia ni ada 3 artikel. Jadi katalah awak nak, okay saya nak kredit dia ni lah. Dynamic analysis ni yang ditulis oleh yang Chinese name ni. Okay. So saya klik je nama dia ni. So nak cari lain, ingat tak tadi Fatah Amin? Orang yang kedua pula, klik. Okay, nak masukkan yang lain ke? Kalau ni dah main, ni konsep dia dah macam main tikam-tikam Katalah ada tak artikel tahun 2018? Ada. Dan dia ni. So saya klik, nampak dah ada 1, 2, 3. Saya terus tekan OK. Nampak, masuk juga 3, 4 orang tadi. Yang ini kalau tak nak guna tangan kiri, tangan kanan lah. Okay. Yang berjaya buat tu okey tak? Yang siapa ada laptop dekat depan tu, berjaya tak masuk 3, 4, 5 orang. Jadi 2 cara, nak guna tangan kiri, tangan kanan serentak pun boleh. Ataupun anda nak gunakan cara shortcut tadi. Shortcut tu penting kalau awak bacalah artikel ke apa ke, so awak boleh recall lah certain keyword dan sebagainya. Okay, boleh berjaya. Okay, ada yang nak tanya soalan ke? Ada nak tanya apa-apa? Sebelum kita move, dah nak habis Mendeley ni simple dan sangat senang. Kalau siapa dah datang session ni, selepas tu awak dah guna, lama-lama awak dah jadi expert dah. Dah boleh guna terus. Okay. So daripada sini, kita nak buat apa pula? Okay. So sekarang ni, saya nak buat references list. Okay. Sebenarnya dekat dalam Microsoft Word ni, dia dah ada template. Iaitu dekat bahagian bibliografi ni. Okay, kadang ada setengah komputer yang dia ada 2 tu je tak kisah. Ada setengah tu dia ada bibliografi dengan references je. Ataupun bibliografi works cited tak ada masalah. Boleh pilih mana-mana pun. Okay. Apa sekejap, saya baca sekejap. Atika ada tanya, Adlina. Kalau saya nak buat ayat according to kan, tahun kena dalam bracket, saya boleh. Ya, jadi kita buat sama-sama. Macam mana nak edit? Mendeley ni dia membenarkan editing berlaku. Sebab dia tak macam EndNotes. EndNotes dia ada features tu kita boleh pilih nama tu nak muncul dalam bibliografi. Maknanya nak muncul dalam references saja. Nama tu nak bracket, author tak nak bracket, tahun saja nak bracket. EndNotes ada features tu tapi Mendeley tak ada. Mendeley kena buat manual. Okay, sekarang ni saya nak buat dulu adalah references. Okay, kita klik dulu dekat bahagian bibliografi. Saya pilihlah format ataupun template references. So dia akan muncul kat bawah tu lah. Cosmetic part dia punya font warna biru apa semua nak ubah later. Kejap lagi kita buat cosmetic part. Okay, so selepas dia muncul di bahagian Microsoft Word, saya nak semua orang letakkan cursor mouse di sebelum perkataan there are no sources in the current document. Okay,
Jadilah letak sebelum. Jangan letak selepas ni pula, letak sebelum. Mungkin nanti kita delete selepas later kita dah masukkan references list, kita akan delete yang there are no sources ni, jangan risau. Okay, dah siap, dah buat. Okay, sekarang ni saya nak semua orang, perasan tak dekat atas open Mendeley ni ada satu button insert bibliography. Okay, saya nak semua orang klik insert bibliography tu. Saya tak klik lagi. Saya tunggu yang lain-lain. Jadi apa? Jadi apa? Apa terjadi selepas klik insert bibliography tu? Tak ada yang dah klik ke? Fadlin dah keluar. Tak sampai berapa second. Orang lain? Yang siapa ada buka laptop dekat depan tu? Yep. Puan, dia keluar yang use the insert citation button to add citation to this document tu ke? Lepas tu yang there are no sources tu dia akan jadi Ya, ya. Biar dulu. Tu kosmetik, kejap lagi kita buat. Berjaya tak yang lain? Nurul Syarina sama, semua keluar. Yang ini yang kita tak nak buat manual ni. Siapa yang buat manual? Syahila berjaya, Najwa berjaya, Syafiq berjaya, Siti Nubaya berjaya. Mostly berjaya lah. Dia ni ajaran yang betul, bukan ajaran sesat. Ainin Sofia berjaya. Siapa yang buat benda ni manual? Saya suka tanya student. Siapa yang sebelum ni buat benda ni manual? Lepas tu tanya orang sebelah, lepas M apa? Lepas buat ABC pun tanya orang sebelah juga. Yang ni kita tak nak anda buat ni. So mostly kebanyakannya siapa yang buat dia akan dapat. Saya pula buat. Saya klik insert bibliography. Dia keluarlah yang ni. Yang warna ni apa semua. Okay, tadi ada yang tanya apa yang kita perlu buat. Okay, ni kita dah nak buat cosmetic part. Cosmetic part ni, okay, kita boleh highlightkan there are no sources in the current document. Tekan je backspace dekat laptop ataupun komputer. So dia akan hilang. Nanti kan awak hantar kat lecturer muncul pula. Okay, so saya nak tunjukkan dekat sini. Okay, satu dua, katalah let's say saya nak masukkan, kata saya ada lagi bahan ataupun mungkin awak ada beberapa PDF artikel yang mungkin PDF artikel yang awak nak masukkan kemudian. Contohnya bila dah tunjuk kat lecturer kata tambahlah lagi 30-40 PDF dalam awak punya references ni. Okay, so katalah saya masukkan artikel. Okay, saya ada tambah satu daripada Moore, Gary ni. Ada lagi tak yang saya nak masukkan? Okay, saya dah tambah, ada beberapa artikel Moore, Gary dengan Wang ni. Jadi bila saya nak tunjukkan dekat sini, dalam list saya ni tak ada nama Gary dengan Wang tu kan. So katalah saya nak tambah, bila katalah awak buat according to, salah kecil pula. Okay, saya nak masukkan seorang. Kat sini saya ingat nama dia tadi, Wang. Yang ini, saya tekan saja OK. So dia dah masukkan. So saya katalah nak masuk lagi seorang. Apa nama dia tadi? Gary. Okay, so masukkan. Okay, jadi bila nama Wang dengan Mo ni, kalau siapa perasan, nampak tak dia masuk dah dekat tempat yang sepatutnya. Wang pula. Wang kat mana tadi? Ni. Tadi tak ada ni. Wang dah masuk. Lepas tu tadi Mo ni pun dah masuk. Jadi bila awak guna Mendeley ni, yang bagusnya adalah let's say awak dah siap lah, dah cantik ni semua, supervisor cakap tambah lagi 10 PDF ataupun saya nak awak cari lagi 10 artikel yang paling latest untuk masuk dalam awak punya literature review ataupun awak punya research proposal ni. Apa yang terjadi adalah awak guna step yang sama, insert citation ni, dia akan insert dekat references ni secara automatic. Dah tak payah nak susun ABC ni semua, tak payah. Dia akan buat secara auto. Okay, dan tadi ada yang tanya dengan saya, okay, katalah nak hantar dekat conference ke dekat journal, okay, ni pada lecturer dia baguslah. Okay, katalah conference tu minta format lain, okay, saya highlight saja dekat bahagian references. Okay, ingat dekat style ni, katalah conference tu minta format nature. Nampak? Bawah ni berubah, cuba tengok dekat atas. Nampak? Dia akan ubah sekali. Dalam document writing, sekali align dia punya changes tu dengan references. Nak ubah pula lah, tak nak nature, IEEE. Nampak?
Atas ni IEEE, bawah ni pun IEEE. Tak payahlah buat manual, warga ni buat manual. Boleh kemurungan. Jadi kalau nak ubah balik pergi APA, patah balik lah. Tu yang saya cakap tadi. Dalam satu template ni, dalam satu awak punya master writing, sebenarnya awak boleh ubah, hantar ke jurnal lain-lain, ubah. Mungkin awak ada ubah sikit part data analysis ke, ubah sikit kat research question, metodologi dan sebagainya, hantar kat jurnal lain. So, jurnal tu minta format lain, ubah je lah. So, saya ubah balik American Psychological. Nampak? So dia dah berubah. Okay. So sekarang ni saya nak tunjukkan pula adalah yang tadi ada student tanya kalau saya guna ayat macam ni, study by, macam ni saya nak ubah manual. Dalam kena buat manual lah. Contohnya ni kan study by ataupun nak guna ayat-ayat klise. Author tidak berada dalam bracket. So kita wujudkan tahun dalam bracket. Buang koma, buang bracket dekat nama. Bila saya klik saja dekat mana-mana dalam Microsoft Word, dia akan keluar macam ni. Do you want to keep citation edit? Jangan panik. Just klik saja keep manual edit. Apa terjadi dengan nama ni dekat references? Tak ada jadi apa pun, yang awak ubah dekat writing saja. Dalam references masih maintain. Okay. So last step sekali sebelum hantar, kita nak buat cosmetic part. Cosmetic part adalah perasan tak alignment dia ke dalam, keluar, keluar ni. Ni last sekali, jangan nak buat awal-awal. Last sebelum hantar, dah check dah semua, pergi dekat home, tekan just define. Barulah hantar, kan cantik sikit awak punya references. Okay. Siap dah, habis main delay ni. Ada soalan untuk masuk references tu? Ya. So ni kita masuk je lah, kalau setengah komputer tu dia tak keluar kan sebagai references, ubahlah dekat sini. Katalah nak tukar font dah jadi dia bold, nak tukarkan dia jadi hitam, color dan sebagainya. Boleh je kita tukar kat sini. Ni cosmetic part. Ada setengah orang dia tak keluar references, dia keluar bibliografi. Boleh je, klik je lah ni. Tapi nanti ubahlah tajuk dia kepada bibliografi, kepada references. Kalau yang paling latest, Microsoft Word dia ada 3 ni. Bibliografi, references, works cited. Okay, bila awak download journal tapi bila masuk kat main journal lain yang keluar, kena masuk manual atau macam mana? Journal apa ni? Sebab dia biasa macam ni, kita risau bila student dapat bahan daripada sumber-sumber macam Google Scholar ke apa, ini yang student akan jumpa. Kalau awak dah masukkan, tiba-tiba dia berubah sebab metadata dia tu lain. Metadata dia tu maksudnya maklumat details bahan tu bila masuk dalam Mendeley baca sebagai benda yang berbeza. Jadi awak kena buat manually. Ya, kena masuk manual. Ya Fadlin, susah kan buat manual sebelum ni. Sebenarnya kita nak awak lebih banyak membaca, apa lagi? Lebih banyak mencari artikel-artikel yang berimpact tinggi daripada sources, contoh macam Web of Science, Scopus. Okay, ada yang nak tanya soalan? Puan. Nak tanya, kan kalau kan tadi Puan tunjuk kalau contoh kita nak tambah lagi jenis-jenis ikan macam kita tambah jenis tu tadi, kira kita cite je lepas tu dia akan automatic keluarkan reference Ya, automatic, dah tak payah pening, tak payah susun, tak payah apa. Awak tinggal buat susun alignment to justify saja. Yang lain-lain tak payah pening. Okay. Terima kasih Puan. Dan sebenarnya untuk pensyarah, ni Dr. Tengku Syarul dia tahulah trik ni. Sebenarnya saya tahu ada student dia memang begitu gigih buat manual macam ni. Study by, ni ada student yang buat macam ni. Ataupun ada setengah student dia copy siap dengan citation dengan tahun-tahun ni dia copy sekali. Okay, sebenarnya kalau saya jadi lecturer, ini untuk Dr. Tengku Syarul lah. Sebenarnya kalau ada lecturer yang minta soft copy, student, ada lecturer dia minta macam ni, saya nak awak hantar awak punya soft copy. Sebenarnya kalau saya jadi lecturer, saya akan tahu student ni diguna software untuk manage references ke tak. Saya klik je dekat nama-nama ni, nampak tak ada kelabu? Ini cara dia yang pertama. Cara yang kedua adalah kita boleh main tikam-tikam menggunakan function find. Ni Dr. Tengku Syarul boleh buatlah cara ni. Katalah saya letak nama Fatah Amin. So first dia akan jumpa di bahagian references. Kedua dia akan jumpa di dalam writing content. Maknanya dalam awak punya writing penulisan tu ada nama. So paslah dekat sini.
Kalau tiba-tiba lecturer terjumpa, dia pergi tikam nama Jack ni, apa yang dia jumpa, apa dia tak jumpa. Macam mana dia boleh cite nama Jack ni, tetapi rules of writing adalah bila awak cite nama Jack, Jack ni punya nama kena muncul di dalam references. Jadi bila dia tekan-tekan next ni tak jumpa. Ini belum jalan terin. Entah-entah student tu kan ada setengah artikel kan, ada yang setengah tu ada setiap nama. Sekejap saya cari ada tak. Ada setiap tahun tu. Dia pergi copy lah dengan tahun sekali. Contoh macam ni. Ada student buat macam ni. Dia copy siap dengan citation. Selamat ni macam ni. Copy, buka Microsoft Word. Okay. Tapi setakat mana awak nak buat kerja-kerja macam ni. Lepas tu dia ubah dekat sini. Sampai bila awak nak check? Dalam writing ada, dekat dalam references pun ada. Buat apa menyusahkan diri sebenarnya? Okay tak payahlah nak buat kerja-kerja macam tu lagi. Baik awak buat apa artikel tu dan sekiranya, macam contohnya, katalah macam ni, awak nak artikel ni, best 2010 ni. Jadi awak kena dapatkan artikel, awak nak cite dia, okay? Pastikan awak dapat dia punya artikel tersebut yang ditulis oleh best 2010 tu dan masukkan dekat dalam Mendeley dan baru cite. So tu cara yang betul lah. Okay. Tips yang bagus tu Puan Diana, boleh saya check nanti student punya references. Itulah sebab ini dia boleh jalan 2 kali je. Dia tak boleh jalan, kalau tak silap saya 2 kali je. Sekali kalau dapat 30 lebih persen ataupun lebih, second tu dia mesti dapat below 30%. Kan? Sekejap, ada orang ke? Mak, pus kaju. Okay, so yang lain boleh try dulu tak? Saya pergi ambil barang sekejap. Okay, ada soalan tak sebelum kita session ni dah habis dah. Kiranya kalau siapa nak tanya soalan saya allow lah. Cuma saya nak maklumkan website library telah bertukar kepada interface yang baru. Jangan terpanjat lah. Tiba-tiba tengok, kenapa website ni dah lain lah pula. Dia sama macam main campus punya website. Jadi kalau student nak cari software EndNote ke Mendeley ke, dia ada dekat downloads. Okay, dan saya nak minta kerjasama sementara tunggu yang lain-lain ni tanya soalan. Okay, scroll ke bawah sedikit. Ada borang evaluation form KKM. Yang ini saya nak minta kerjasama semua orang isi. Borang ini, evaluation form KKM. So anda akan dibawa ke borang yang warna biru ni. Lepas tu isilah. Hari ni kita start tadi pukul 10.30. Sebab nanti saya tak tahu, sebab saya ada satu kelas lagi. Jenis program kelas kemahiran maklumat. Lepas tu isikan maklumat yang lain-lain tu, kategori dan sebagainya. Okay, soalan nombor 10 adalah sebelum datang session Mendeley ni. 11 ni selepas, dan kalau ada komen ke,
bolehlah letak di bahagian cadangan untuk improvement kita. Okay, jumpa tak borang tu? Kalau tak ada saya letak dekat chat lah link dia, senang. Okay, yang lain tengah isi Okay. So isi dulu borang evaluation dan kalau ada soalan ke apa saya akan ni lah. So ada soalan lagi tentang main delay? Saya dah cover semua, mostly kebanyakannya semua kita dah cover lah. Okay, untuk satu tips pada student, saya advise anda untuk install Mendeley Web Importer dekat anda punya browser. Okay, yang ini. Pastikan anda install. Kalau siapa perasan dekat saya punya browser ni, saya dah ada dah makhluk ni. Yang ini dia sebenarnya sangat bagus sebabnya kadang-kadang yang inilah student jumpa artikel daripada mana, Google Scholar ke, daripada website ke. Rasa macam leceh kan nak kena type manual dan sebagainya. Kita boleh minta Mendeley Web Importer ni tarik maklumat bahan tu. Dan jika dia ada PDF, selalu kan kat Google Scholar kan awak jumpa artikel yang ada PDF, kita boleh tick. Tick nanti dia akan masuk sekali dengan PDF tu. Dia akan ni lah, bila anda dah masukkan maklumat tu, gunakan function web importer ni, buka balik Mendeley desktop. Cara dia senang je, kita tekan sync ni. Kita tekan sync, nanti dia akan terus masuk. Sekejap sementara ni saya tunjuklah dulu. Okay, saya buka saya punya web importer. Yang penting tarik dulu, get web importer for Chrome. So saya login saya punya account. Sekejap, sign in. Salah. Okay, saya tunjuk satu dulu. Okay, dah letak password, sign in. So web importer ni senang lah kalau awak jumpa daripada website ke, leceh lah nak kena type satu-satu dan sebagainya. Nampak dia dah ada button, add PDF if available. Saya buka Google Scholar. Tunjukkan, saya buka Google Scholar. Okay, katalah saya cari tentang virus infection, okay. So katalah saya cari yang dia ada clear macam ni. Okay, contohnya macam ni. Dia ada PDF macam ni. Okay, ataupun macam ni lah mana-mana artikel. Ni kalau siapa nak senang lah. Okay, kita boleh gunakan saja function ni. Klik Mendeley Web Importer. Nampak dia tengah baca ni benda ni. Nampak. Checking for PDF. Ni dia tak bagilah. Kalau ada setengah database tu dia bagi. Ni dah ada. So katalah saya nak benda ni. Importing prescription drugs from Canada Legal. Dan ni, missing the target. So, saya klik je ni. Lepas tu saya klik step yang kedua. Add to Mendeley. Ni penggunaan web importer Sekejap. Dia tengah adding. So, nampak ni. Dah tanda hijau-hijau. Saya buka Mendeley desktop. Saya tekan button sync. Sekejap. Nampak? Nampak tak ada anak panah ke bawah tu? Kalau saya jadi student, saya klik je tanda anak panah ni. Tekan anak panah. Tekan anak panah ke bawah. Nampak? Dah masuk. Tak sampai 1 second. Dah masuk dah 2 PDF tadi. Tak payah nak drag drop. Tak payah nak add. Tak payah. So tu kegunaan web importer. Dulu web importer ni jadi gila dia sekejap. Dia tak boleh detect. Tapi ni sejak dia dah upgrade yang baru punya Mendeley ni. Yang version baru ni. Dia berjaya lah terus masuk tak sampai berapa second. Okay? Okay tak web importer tadi? Web importer tu simple. Make sure awak letakkan dia dekat ni. Dekat anda punya browser. Lepas tu boleh guna dah.
Okay, ada soalan lagi sebelum saya endkan recorded session ni. Recorded ni saya akan letak dekat saya punya YouTube. Jadi nanti boleh saja tengok dekat YouTube yang saya ada bagi link dekat atas tadi. Sekejap saya letak balik. Dalam tu ada juga beberapa video yang anda boleh tengok. Attendance semua dah isi Kalau tak isi nanti saya kena tanya pula Dr. Tengku Syarul berapa orang ni. Sebab tadi ada 50 orang total yang hadir ni. So nanti kita kena check satu-satu pula. Attendance semua dah settle. Okay, so saya akan tunggu dekat sini sementara dia nak tanya soalan dan sebagainya. Cuma recorded tu saya akan tutup lah untuk endkan session ni supaya nanti anda boleh refer balik. Pada mereka yang terlepas, nanti saya akan link video ni dekat YouTube, jadi boleh tengok lah. Dan sekiranya ada soalan, boleh saja contact saya kat email pun boleh email sertakan nombor matrik. Sebab kita setiap kali student tanya, kita nak minta record nombor matrik ataupun dekat website library ni kita ada function chat with librarian. So bolehlah tanya. Chat with librarian ni biasanya dia akan terus kepada pegawai kita lah. Kalau warna hijau, pegawai kita tengah online. Kalau dia warna merah, mungkin awak tanya tu lepas office hour dan sebagainya. Dia akan automatic masuk ke dalam email address pegawai perpustakaan. So librarian akan jawab lah. Bukan supportingnya, librarian yang akan jawab. Kita dah setkan dah. Okay, so itu saja. Terima kasih pada semua. Saya akan endkan recorded session ni. Jika ada soalan dan sebagainya nanti boleh je tanya dekat saya kemudian.